Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memberitahu majalah Time yang dia telah jemput PAS untuk menyertai kerajaan. Tetapi ada syarat, kata Anwar. Syaratnya, PAS tak boleh menzalimi agama lain, tak boleh tindas mereka dari agama lain dan perlu bersikap adil kepada mereka yang bukan Islam. Hari ini, Presiden MCA pula berkata, dia tidak ada halangan sekira Anwar jemput PAS menyertai kerajaan sebab itu hak Perdana Menteri. Gambaran yang diberi, ada satu perbincangan yang sangat serius di antara Anwar dan pemimpin PAS ataupun di antara Anwar dan Presiden PAS Tok Guru Abdul Hadi Awang. Dan perbincangan ini ialah untuk PAS meninggalkan Perikatan Nasional dan menyertai Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Anwar tidak jemput perikatan, Anwar jemput hanya PAS. Bermaknanya Parti Pribumi Bersatu not welcome. Tidak dijemput untuk menyertai kerajaan. Anwar akan hapuskan Parti Pribumi Bersatu dengan tangkap dan charge beberapa pemimpin-pemimpin atasan parti tersebut. Hamzah Zainuddin, Mohidin Yassin dan ramai lagi. Pucuk pimpinan Perikatan Parti Pribumi Bersatu akan ditangkap dan di-charge di bawah macam-macam kes salah guna kuasa, jenayah, curi duit rakyat dan macam-macam lagi. Tapi PAS, walaupun cadangan ialah untuk menangkap dan charge juga beberapa pemimpin PAS, tapi mereka tidak jumpa apa-apa isu, apa-apa kesalahan yang melibatkan pemimpin PAS. Jadi, hanya pemimpin Parti Pribumi Bersatu sahaja yang boleh ditangkap dan di-charge. Pemimpin PAS tak ada kes untuk nak tangkap. Walaupun di peringkat mula, Anwar telah umum yang ada banyak kes rasuah, kes salah guna kuasa, kes curi duit rakyat yang melibatkan pemimpin pribumi dan juga pemimpin PAS, kedua-dua. Tapi setakat ni tidak ada pemimpin PAS yang boleh ditangkap untuk rasuah ke, salah guna kuasa ke, curi duit rakyat dan tu. So far hanya pemimpin Bersatu saja. Jadi mereka akan teruskan rancangan untuk matikan Bersatu dengan menangkap dan charge beberapa pemimpin atasan parti. Tetapi PAS, mereka hanya boleh senyapkan ataupun lemahkan PAS dengan menjemput PAS menyertai kerajaan. So the plan is kill Parti Pribumi Bersatu through legal action, tapi bawa PAS masuk ke kerajaan untuk nak kontrol PAS di dalam kerajaan. Secara tak langsung bermaknanya Perikatan Nasional akan mati. Sebab apabila PAS tinggalkan Perikatan Nasional dan menyertai Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional, maka Perikatan Nasional is finished. Perikatan Nasional boleh tutup dan tinggal hanya Parti Pribumi Bersatu, dan oleh kerana Parti Pribumi Bersatu parti yang akan melawan kerajaan solo, maka Parti Pribumi akhirnya akan mati, especially apabila pemimpin-pemimpin mereka ditangkap dan di-charge dan mereka harap akan didapati bersalah. So that's the game plan. Iaitu pisahkan Pribumi dan PAS, matikan Pribumi melalui tindakan undang-undang di bawah kes-kes jenayah, dan tarik PAS masuk kerajaan, beri PAS mungkin beberapa portfolio kementerian sebagai menteri atau timbalan menteri, dan PAS akan jadi di dalam kawan pakatan perikatan pakatan barisan di dalam kerajaan. So kita akan ada Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan PAS, Kerajaan Perpaduan atau Kerajaan Madani. So sekarang ni
how serious is this discussion? Ada ke perbincangan? Sebab nampaknya ni shadow boxing. Shadow boxing maknanya pakatan ataupun Anwar seorang aja yang duduk bising-bising nak tarik PAS masuk ke kerajaan. Tidak ada maknanya perbincangan serius di antara Anwar ataupun Hadi ataupun di antara PKR dan PAS. So di mana mari cerita kata PAS ni dijemput masuk kerajaan? Ini hanya boleh dikatakan cyber. Memberi gambaran yang kemungkinan besar PAS akan tinggalkan perikatan dan akan menyertai kerajaan. Bermaknanya perikatan pun akan mati dan Parti Pribumi juga akan ikut mati. So this is how Anwar akan neutralize opposition, lemahkan opposition ataupun matikan opposition supaya Malaysia tidak ada lagi pembangkang, dan kalau ada pun pembangkang yang boleh dikatakan neither here nor there. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, dan kalau setakat nak bising saja tapi tidak akan berkesan. Dan juga ini akan memperkuatkan lagi kedudukan kerajaan, sebab bukan saja mereka akan retain 2/3, tapi dia punya majority itu akan bertambah dan akan jadi macam masa Pak Lah dulu tahun 2004 di mana 90% lebih kerusi dikontrol oleh kerajaan. Walaupun masa tu mereka dapat hanya 60% sahaja undi, tapi 91% dari kerusi dikontrol oleh kerajaan. That is the best lah 2004 dulu. So nampak Anwar ni dia give up dengan PAS. Dia tak boleh nak matikan PAS. Dan dia tahu selagi PAS duduk dalam Perikatan Nasional bersama dengan Parti Pribumi Bersatu, maka Perikatan Nasional akan kuat. Dan walaupun Anwar boleh claim dia ada 2/3 dari kerusi dalam parlimen, tapi 2/3 tu bukan kerusi PKR. Bukan juga kerusi Pakatan Harapan. Dia kerusi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan juga gabungan parti Sabah dan Sarawak. Bermaknanya ada 4 coalition, 4 gabungan duduk di dalam satu kerajaan. Gabungan Sabah, gabungan Sarawak, gabungan Barisan Nasional, join dengan gabungan Pakatan Harapan. So it's 4 coalition to form a government. Dan kalau satu dari coalition tu tinggalkan gabungan, Sabah ke, Sarawak ke, Barisan ke, maka serta-merta kerajaan akan hilang 2/3 sebab dia punya 2/3 tu ngam-ngam, borderline. Satu kerusi out pun sudah habis. So oleh kerana itu, mereka terpaksa tarik ahli Parlimen Kuala Kangsar untuk menyatakan dia sokong kerajaan. Walaupun dia diugut dan he was threatened with legal action, bermaknanya kes rasuah akan diguna untuk ahli Parlimen Kuala Kangsar. Jadi dia takut dia kena tangkap, kena charge, maka dia pun secara terbuka mengatakan yang dia sokong kerajaan Anwar Ibrahim. Itu elak dari ditangkap dan di-charge atas kes rasuah. Dan memang dia orang pun tahu dia ahli Parlimen Kuala Kangsar ni ada kes. So maknanya dia orang boleh retain lah 2/3 tapi hanya dengan satu kerusi. Dan sekira kemaman dia orang kalah, maknanya ngam-ngam lah. Kalau dia orang menang di pilihan raya kecil Parlimen Kemaman, itu lain cerita lah. Tapi kemungkinan besar mereka tidak akan menang. So Anwar is quite desperate. Walaupun mungkin kerajaan tak jatuh, tapi bahaya dia hilang 2/3 is very real lah. Dan dia orang kerajaan perlu 2/3 sebab banyak dia orang nak buat ni selepas ni yang melibatkan kelulusan 2/3 parlimen. Kalau tidak dapat 2/3 sokongan parlimen, maka tak boleh buat. Misalan sempadan semula
ataupun tambah kerusi parlimen. Itu semua perlu 2/3. Kalau tidak, dia orang tak boleh nak buat. Dan mereka perlu tambah kerusi dalam parlimen ataupun buat sempadan semula. Sekira mereka nak menang pilihan raya akan datang, mereka kena menentukan yang kerusi bukan Melayu, kerusi Cina ni ditambah. Sebab Pakatan Harapan Barisan Nasional, mereka menang melalui sokongan Cina, undi Cina. Kalau undi Melayu, mereka tak boleh menang. So, mereka perlu tambah kerusi parlimen Cina dan juga DUN supaya dengan bantuan ataupun dengan sokongan dan undi Cina, mereka boleh bukan saja menang pilihan raya tapi boleh menambah majoriti mereka dalam parlimen. So, ini perlu 2/3. So, Anwar cannot afford to lose 2/3 dari kerusi dalam parlimen. So, di isu ni sekarang PAS tidak buat apa-apa kenyataan dan Anwar pun mengaku dalam dia punya interview dengan Time, dia kata PAS tidak tolak jemputan tapi tidak juga menerima jemputan. PAS tak cakap apa-apa. Adakah jemputan ni telah dibuat secara resmi, secara official atau bercakap saja? Sebab unless Anwar menghantar jemputan resmi kepada PAS, maka PAS tak perlu cakap apa-apa. PAS tak perlu buat apa-apa kenyataan. Sebab itu awak cakap saja dalam interview. Bukan satu jemputan yang boleh dianggap sebagai satu jemputan resmi atau jemputan sahih. So PAS mungkin tidak akan respond, tidak akan menjawab cerita yang mereka dijemput untuk menyertai kerajaan. But whatever it is, nampaklah yang Anwar ni dia sedar dia tak boleh matikan PAS. Susah dia nak matikan PAS. Dan silap-silap PAS akan bertambah kuat. Sebab lagi banyak kesilapan Anwar buat, lagi ramai orang akan marah dengan kerajaan, termasuk mereka yang pilihan raya dulu, mereka sokong Pakatan Harapan. Hari ini mereka sudah tidak sokong lagi, bukan macam dulu. Dan walaupun pilihan raya kecil, nampak yang Pakatan ni ataupun kerajaan gabungan Pakatan Barisan ni tambah masih menang, tapi undi mereka merosot. Their vote count jatuh. So walaupun mereka menang, tapi menang dengan majoriti yang kurang banding dengan dulu. Dan ini satu tanda yang ramai yang dulu menyokong kerajaan, hari ini sudah tidak lagi menyokong kerajaan. So Anwar perlu buat gerrymandering, iaitu menambah kerusi Cina, supaya kerusi Cina ni menjadi lebih kurang sama banyak dengan kerusi Melayu, supaya sekiralah 100% Cina undi Pakatan dan 50% Melayu undi untuk perikatan, maka Anwar bukan saja menang tapi boleh maintain 2/3 di dalam parlimen dan di dalam DUN. So itu yang terkini. Dan the fact that bukan saja Anwar beritahu majalah Time, tapi hari ini MCA pun bersuara. MCA kata mereka tidak ada halangan. Ini pilihan Anwar sebagai Perdana Menteri, hak dia. Kalau nak tarik PAS masuk ke kerajaan, bermaknanya mereka di dalam kerajaan sudah bincang perkara ini. Dan respon mereka tu menggambarkan inilah yang mereka diarah, terutama sekali MCA, diarah untuk mengeluarkan kenyataan, menunjukkan yang ada solidariti di dalam Pakatan dan Barisan, dan usaha menarik PAS masuk kerajaan tidak dibantah oleh ahli-ahli lain. Tapi Amanah tidak bersuara, sebab sekira PAS ditarik masuk ke dalam kerajaan, maknanya Amanah boleh tutup lah, tidak perlu Amanah lagi. Sebab Amanah ni sepatutnya pengganti kepada PAS. Tapi kalau PAS masuk kerajaan, Amanah ni can close down lah, tidak perlu lagi parti Amanah. Assalamualaikum, salam sejahtera.